أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثامن في الناسخ والمنسوخ. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في الناسخ والمنسوخ. النسخ هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخٍ عنه. طيب, sekarang kita masuk kepada bab yang baru, iaitu nasikh wal mansukh. Di mana pada pengajian yang lalu kita telah membahaskan beberapa mabahisul alfaz, dan seterusnya kita masih lagi belum masuk kepada adillah daripada ijmaliyah al-fiqhiyah. Dan kita masih lagi, sebelum kita masuk kepada bab muta'alliqah bil kitab. Baik, sekarang musannif mahu membahaskan tentang an-nasikh wal mansukh. An-naskh, jadi di sini kita ada nasikh, mansukh dan nasakh. Nasakh itu ialah bayanun tihai hukmin syar'iyyin. Dalam setengah kitab disebut huwa raf'u hukmin syar'iyyin. Di sini menjelaskan kesudahan sebuah hukum syarak bitariqin syar'iyyin, dengan jalan syar'i, mutarakhin anhu, iaitu mutarakhin anhu, yakni dia itu mutarakhin, ya, terlewat daripada hukum syar'i tersebut. Jadi di sini nasakh bila disebut dengan bayanun tihai hukm syar'iyyin ataupun raf'u hukm syar'iyyin, an-nasakh lughatan itu dengan makna izalah atau dengan makna an-naqlu. Istilahan seperti apa yang dibawa oleh musannif di sini, iaitu menjelaskan kesudahannya hukum syarak atau mengangkat hukum syarak. Disebut di sini bayanun tihai hukmin syar'iyyin. Bila disebut dengan hukmin syar'iyyin, kharaja bihi hukmun ghairu syar'i, iaitu seperti hukmun akli, ya. Maka hukum akli, jikalau dia terangkat, maka tidak dinamakan nasakh ketika itu, ya. Seperti apa? Seperti bara'atul asliyah, ya. Apa itu bara'atul asliyah? Iaitu asal ketiadaan hukum, ya. Sebelum daripada datangnya kewajipan solat, kita ini tak diwajibkan untuk solat. Kemudian Allah mendatangkan syariat tadi, Allah menurunkan wahyu wajib solat. Jadi bara'atul asliyah, iaitu sebelum daripada datangnya hukum, iaitu adamu wujubis solah. Adamu wujubis solah, itu bara'atul asliyah. Kemudian datang hukum, aqimus solah, dirikan solat. Adamu wujubis solah ini terangkat dengan sebab apa? Dengan sebab turunnya hukum aqimus solah. Adakah ketiadaan wajib solat sebelum diwajibkan solat itu dinamakan nasakh? Bukankah ini juga menghabiskan hukum, iaitu hukum ketiadaan wajib solat? Tak, di sini tidak dinamakan nasakh. Kenapa? Kerana adamu wujubis solah ini bukan hukum syarak. Nasakh dalam perbicaraan kita di sini adalah menghilangkan, mengangkat hukum syarak bitariqin syar'iyyin, dengan jalan syarak, iaitu keluar dengan kata bitariqin syar'iyyin, bitariqin aqliyyin, ya. Seperti bagaimana
Terangkatnya hukum syarak, kadang-kadang terangkat hukum syarak, tetapi bukan dengan tarik syar'i, tetapi dengan tarik akli. Seperti seorang itu mati. Ketika dia mati, maka dia tidak wajib lagi untuk solat. Ketika mana dia hidup, dia wajib untuk solat. Dan setelah mati dia, terangkat hukum solat, hukum wajibnya solat. Adakah terangkat hukum wajibnya solat dengan sebab kematiannya itu dinamakan nasakh? Tidak. Kenapa? Kerana mati bukan hukum syarak. Mati bukan hukum syarak. Jadi tariqin syar'i di sini ialah khitab Allah. Wa imma dia itu daripada khitab Allah, wa imma daripada qaulur rasul, wa imma daripada fi'lur rasul, wa imma daripada takrirur rasul. Maka kesemua ini disebut dengan tariqin syar'iyyin. Adapun orang yang tertidur ataupun orang yang gila, jadi terangkatnya wajib puasa dengan sebab datangnya gila pada hari tersebut, adakah itu dikira nasakh? Tidak. Kenapa? Kerana gila bukan daripada hukum, bukan tariqin syar'iyyin. Mutarakhin anhu, kata-kata mutarakhin anhu itu keluar dengan katanya itu asyaratu was-sifah wal-istithna, di mana syarat, sifat dan istisna ini yang telah kita pelajari pada pengajian yang lalu, ini termasuk di dalam taksis. Termasuk di dalam taksis. Taksis apa? Taksis muttasil. Ingat dah? Jadi melainkan pada masalah ini kan, nasakh ini, puak Syiah mereka menjadikan nasakh ini adalah badak. Bukan badak sumbu. Badak ini maknanya Allah Ta'ala itu mula-mula dia tak tahu, kemudian dia tahu. Macam apa ya? Contoh, saya nak buat kelas malam ni kan, ataupun saya nak buat kelas hari, contoh Ahad malam Isnin. Saya nak buat, mula-mula saya kata okey, Ahad malam Isnin kita buat kelas. Kemudian setelah beberapa lama, 2-3 jam selepas itu, keluar berita, oh, raya besoknya. Kemudian saya kata, oh, raya, oh, kita cancel lah kelas. Jadi sebelum daripada saya kata wajib kelas, itu tersembunyi. Saya tak tahu bahawasanya besok itu akan raya. Jadi perkara itu khafi kepada saya awalan, summa yadhhar. Begitu Syiah memahami nasakh itu seperti itu. Yakni Allah Ta'ala itu, kalau nasakh itu ada, maknanya Allah Ta'ala itu mula-mula dia tak tahu. Kemudian kenapa Allah nasakh? Oh, sebab Allah baru tahu. Dan badak ini adalah daripada naqais kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mafhumun nasakh bukan seperti itu. Mafhumun nasakh yang kita fahami bukan seperti itu, sebagaimana yang Syiah memahami. Baik, fama la yakunu حكما شرعيا لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية المعروفة بالعقد قبل الإيجاب الأحكام بالشرع، فلا يعتبر رفعها نسخا لأنها لم تثبت بالشرع. Jadi perkara yang bukan hukum syarak maka itu tidak dinamakan nasakh, seperti bara'atul asliyah yang mana itu dikenali dengan akal, qabla ijabil ahkami bisyara', fala yu'tabaru raf'uha naskhan, maka dengan terangkatnya bara'atul asliyah itu tidak dinamakan dengan nasakh, li'annaha lam tathbut bisyar'i, kerana adamu wujubis salah itu tidak sabit dengan syarak. Baik. Wadzalika كصيام رمضان مثلا فإن رفع عدم وجوب صومه. Jadi seperti berpuasa di bulan Ramadan, terangkatnya ketiadaan wajib berpuasa. Asalnya dulu kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi asalnya
sebelum Islam datang, orang itu tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian awal Islam, puasa itu disuruh tetapi tidak diwajibkan lagi, tetapi diberi takhir, yakni pilih. Puasa, sila puasa. Tak nak puasa, bayar kafarah. Kemudian nasakh ini baru datang wujub shaum. Jadi ketika mana kita tidak diwajibkan berpuasa dengan sebab ketiadaan datangnya syarak, itu nama dia bara'atul asliyah. Fa'inna raf'a adami wujub shaumihi athabit bil 'aqli qabla wurud syar'i bi wujub shaumi la yusamma nasakhan. Athabit bil 'aqli, ya. Sah. Betul kan, ya? Kitab ni ada salah. Sebab tu saya baca, saya pelik, kenapa sabit bil fi'il? Sabit bil akad. Sah. Cetakan tu betul. Aywa, qabla wurudi syar'i biwujubi shaumihi la yusamma nasakhan. Maka tidak dinamakan nasakh ketika itu. Wa kadzalika لا بد للناسخ أن يكون حكما شرعيا من قرآن أو سنة فلا نسخ بالعقل أو المصلحة أو غير ذلك من الأمور. Begitu juga. Wa kadzalik la budda lin-nasikh, ya, bagi nasikh itu ayyakuna hukman syar'iyyan, iaitu yang menasahkan itu. Jadi kita ada nasikh, ada mansukh, kan? Jadi nasikh itu juga la budda an yakuna hukman syar'iyyan. Dia itu mesti hukum syarak daripada Quran ataupun sunnah. Fala naskha bil aqli, tidak dinasahkan dengan akal, seperti bara'atul asliyah tadi, awil maslahah, ataupun dengan sebab datangnya maslahah. Maslahah itu tidak menasahkan hukum, ya. Au ghairi dzalik min al umur. Begitu juga selain daripada perkara tersebut, daripada seperti kematian ataupun gila ataupun tidur, ya, maka terangkatnya hukum dengan sebab perkara-perkara itu bukan daripada hukum syarak, maka itu tidak memenuhi daripada syaratnya nasikh, ya. Begitu juga nasikh itu kan disebut min Qur'anin au sunnatin. Okey, baik. Bagaimana ijma'? Adakah nasikh itu boleh berlaku daripada ijma'? Yakni naskhul kitab bil ijma', naskhus sunnah bil ijma'. Adakah boleh berlaku? Syuf, kita tengok, ya. Syarat daripada berlaku nasakh itu an-naskhu la yakunu illa fi asrin Nabi SAW. Ijma' la yakunu illa ba'da wafati Rasulullah SAW. Jadi ijma' berlaku setelah wafatnya Nabi. Ijma' tidak berlaku ketika hidupnya Nabi SAW. Nasakh itu mesti berlaku ketika mana kehidupannya Nabi SAW. Setelah wafatnya Nabi tidak berlaku lagi nasakh. Jayid. Wadah ila huna? Tamam. Adakah, sekarang soal, adakah ijma' itu menasahkan kitab ataupun sunnah? Padahal kalau kita lihat sebahagian daripada ijma' itu menyalahi nas, ya, sebahagian ijma' itu menyalahi nas. Padahal kita kata bahawa ijma' itu tidak datang melainkan setelah wafatnya Nabi. Padahal kita kata bahawasanya nasakh itu hanya berlaku pada zamannya Nabi SAW. Bagaimana? Maka kita katakan bahawasanya ijma' yang menyalahi nas, ijma' ulama yang menyalahi nas itu adalah, yang menyalahi nas itu adalah daripada nas yang lain. Yakni bukan diri ijma' yang menyalahi nas, tetapi al-ijma' la yakunu illa walahu mustanad. Sekali lagi saya ulang, al-ijma' la yakunu illa walahu mustanad. Ijma' itu tidak berlaku melainkan dia ada mustanad. Mustanad iaitu tempat sandaran, iaitu daripada nas, kitab wa sunnah, ya. Ijma' dia tidak berlaku
tanpa mustanad. Baik. Sekarang yang menasahkan nas tadi, ketika mana berlakunya ijma' ulama dan menyalahi nas, adakah ijma' yang menyalahi nas? La. Tetapi mustanad yang menjadi tempat sandaran kepada ijma' itu yang menyalahi nas. Wadah? Jadi dia sendiri sebenarnya bukan ijma' menyalahi ijma', tetapi nas menyalahi nas. Fala naskha bil aqli awil maslahah. wala budda lin nasikh. Wala budda lin nasikh an yakuna mutaakhiran 'an al-mansukh. Baik. Tak dapat tidak nasikh itu mesti mutaakhir daripada mansukh. Iaitu dia mesti terlewat daripada mansukh, perkara yang dinasahkan itu. Fa in ittasala bihi kal istithna'i. Jika dia berhubung, ittasala ini dalam taksis muttasil seperti istisna wa syarat wa sifah, wala yusamma nasban bal takhsisan. Dah kita baca. Baik. Nasakh ini dalilnya apa ya? Para ulama yang mengatakan disanad dan nasakh itu ada khilaf ya. Mereka berdalilkan dengan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, kan? Baik. Kita masuk seterusnya kepada anwa'un nasakh. An-nasakh, aywa. Anwa'un nasakhi bin-nasakhi anwa'un kathiratun min haythiyatin kathiratin. Jadi daripada sudut yang berbeza kita pandang anwa'un nasakh. Kita pandang dari sudut yang berbeza. Yang pertama kita pandang min haythul badal. Yang kedua kita akan pandang dari sudut min haythu al-hukmu war-rasmu. Ar-rasmu yani at-tilawah. Kemudian yang ketiga an-nasakh min haythu idza kana kitaban aw sunnatan. Jika nasakh itu adalah daripada kitab ataupun dia itu daripada as-sunnah. Okay. Anwa'un nasakh. Min haythu al-badal. Yang kedua min haythu al-hukmu wat-tilawah atau ar-rasm. Yang ketiga min haythu idza kana kitaban atau sunnatan. Baik, kita pergi kepada bahagian yang pertama. Min haythul badal, imma an-nasakh itu berlaku badal, yakni ganti ya. Maknanya ketika mana ada hukum asal, kemudian datang hukum selain daripada, kemudian datang hukum yang kedua yang menyalahi daripada hukum pertama. Syuf, kadang-kadang nasakh itu berlaku ila ghairil badal, tanpa ada pengganti. Maknanya tidak ada pengganti kepada hukum tersebut, hanya semata-mata memansuhkan hukum tersebut. Satu. Yang kedua,
terkadang nasakh itu berlaku dengan nasakh hukum yang pertama, kemudian di sana ada ganti hukum kedua. Kemudian bila ada badal, imma badal itu akhaf min al-mansukh, ataupun badal itu musawin lil mansukh, ataupun apa dia sebut? Akhaf, musawin, athqal. Jadi lebih berat. Hukumnya itu lebih berat daripada hukum yang dinasahkan. Syuf? Jadi kadang-kadang hukum ganti itu, iaitu hukum yang pertama setelah dinasahkan digantikan dengan hukum kedua. Hukum kedua itu dia itu imma dia itu lebih akhaf daripada hukum yang pertama, wa imma dia itu sama hukumnya, maknanya sama beratnya, maknanya tak ringan dan tak lebih berat daripada hukum pertama yang dinasahkan. Yang ketiga athqal, iaitu hukum yang kedua yang memansuhkan hukum pertama itu lebih berat daripada hukum yang pertama. Jadi salah. Sah. Okey, kemudian kita masuk kepada bahagian yang kedua, min haitsul hukmu wat tilawah. Di sini ada 3 pembahagian. Imma naskhul hukmi, wa baqa'ut tilawah. Hukum mansukh tetapi tilawahnya kekal. Kadang-kadang yang nasakh itu tilawahnya, tetapi baqa'ul hukmi. Kadang-kadang nasakh itu berlaku dengan menasahkan. Naskhul hukmi wa tilawah ma'an. Baik. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga ada 4. Yaitu min haitsu idza kana kitaban aw sunnatan. Imma naskhul kitab bil kitab. Al-kitab bil kitab. Wa imma nasakh itu naskhu al-kitab bis sunnah. Wa imma naskhu as-sunnah bil kitab. Wa imma naskhu as-sunnah bi as-sunnah. Ini taksim yang disebutkan oleh musannif di dalam kitab ini. Okey. Boleh? Okay, kita bacakan. Tengok tamthil yang didatangkan oleh musannif satu persatu daripada awal sehingga habis. Awalan anwa'ul naskhi min haitsul badal.
Aywa. النسخ بلا بدل وذلك كما في نسخ قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن هذا نسخ بلا غير بدل. An-naskhu bila badalin. Yang pertama ialah an-naskhu bila badalin. Seperti firman Allah Ta'ala yang mengatakan apabila kalian hendak datang bermunajat kepada baginda Nabi SAW. Apa itu munajat? Munajat ialah seseorang dia bertemu dengan Nabi SAW, ya, sahabatnya dulu. Mereka bertemu dengan Nabi SAW itu secara personal, ya, secara bercakap secara bersendirian kepada Nabi. Itu namanya munajat kepada Nabi SAW. Macam hari ini kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya, bermunajat kepada Nabi SAW. Allah menyuruh kita untuk faqaddimu sadaqatan, ya, hendaklah kalian sebelum kalian bertemu kepada Nabi, sedekah dahulu, ya, datangkan dengan sedekah. Kemudian ayat ini dinasahkan, ya, dinasahkan ila ghairi badal, maknanya tidak ada ganti kepada hukum ini, semata-mata hukum ini mansukh. Apa ayatnya? Apa ayat nasikhan? Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum ila al-akhir. Ya, ashfaqtum an tuqaddimu baina najwakum baina yaday najwakum sadaqah, ya. Cuma dalam masalah an-naskhu bila badal ini pandangan Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahawasanya an-naskhu bila badal ini tidak berlaku. Kenapa? Kerana kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Yakni kami tidak akan menasahkan sesuatu, melainkan kami akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada perkara tersebut ataupun mithliha. Sekarang ini nasakh di sini bila badal, maknanya tidak ada sesuatu yang mengganti kepada perkara nasakh tersebut. Bukankah ini melawani firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Sebab itu Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya an-naskhu bila badal ini tidak berlaku, lam yaqa. Ya. Ini tidak berlaku. Tetapi dijawab oleh jumhur ulama. An-naskhu bila badal itu berlaku. Bagaimana? Syuh. Allah mengatakan na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami mendatangkan perkara yang lebih baik daripadanya atau seumpamanya. Kadang-kadang hukum, asal hukum itu ada, kemudian adamul hukmi, iaitu setelah hukum itu dimansuhkan, adamul hukmi itu khair daripada wujudul hukum. Faham al-jawab? Maknanya asal hukum ada, walaupun hukum ini dinasahkan dengan makna adamul hukmi, dan tidak ada hukum. Adakah tidak ada hukum itu melazimkan kepada tidak baik? Tak. Mungkin ketiadaan hukum itu lebih baik daripada wujudul hukum. Sebab itu Allah mengatakan na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya. An-nashu ila badalin musawin. وذلك كما في نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال الكعبة. Seperti Allah Ta'ala menasahkan hukum solat menghadap kepada Baitul Muqaddis kepada solat menghadap kepada Kaabah. Jadi hukum di sini adalah musawin, maknanya tidak ada yang lebih akhaf dan tidak ada yang lebih afqal. Aywa. النسخ إلى بدل أثقل وذلك كما في نسخ التغير بين الصوم والفطر مع الكفارة أول الإسلام في قوله تعالى
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بوجوب الصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. Syuf. Yang ketiga ialah an-naskhu ila badalin athqal, iaitu kepada hukum yang lebih berat daripada hukum yang dimansukhkan, seperti firman-Nya Allah Taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin. Di sini pada awal Islam Allah mewajibkan, Allah memberi pilih kepada umat Islam, imma berpuasa di bulan Ramadan wa imma kamu boleh berbuka ma'al kafarah, berserta bayar kafarah. Kemudian turun ayat faman syahida minkum asyhara falyasum. Falyasum, bukankah itu fi'il mudhari' yang dimasuki dengan lamul amar, dan ini adalah daripada sirah amar, ya dulu alal wujub. Maka di sini menunjukkan kepada wajib berpuasa, wajibnya umat Islam itu berpuasa, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi hukum wajib berpuasa itu lebih berat daripada diberi takhir qat'an, kalau kita diberi takhir itu lebih ringan, seronok kita boleh puasa boleh tak puasa. Tetapi bila Allah mewajibkan mesti puasa, itu athqal, ila badalin athqal. An-nasxu ila badalin akhaf. وذلك كما في نسخ وجوب الصمود الواحد للعشرة بالحرب في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 في قوله تعالى خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. Yang keempat ialah an-nasxu ila badalin akhaf, nasah kepada badal yang lebih akhaf, seperti firman-Nya Allah Ta'ala in yakum minkum, yakni ini fi naskhi wujubi sumudil wahidil asyarah. Ini dulu pada awal Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam, iaitu pada zaman Nabi SAW, kalau mereka berperang dan mereka mendapati bilangan tentera musuh itu 10 kali ganda lebih banyak daripada bilangan mereka, adakah mereka diberi izin untuk lari daripada perang? Tak. Wujubus sumudil wahidil asyarah, wajib 1 lawan 10. Maknanya kalau tentera Islam ada 100, tentera musuh ada 1000, wajib lawan. Tetapi kenapa? Kerana kemudian Allah Ta'ala melihat lemahnya, yakni umat Islam semakin lemah hati mereka itu, yakni tidak mampu untuk melawani kepada 10, yakni kali ganda dengan 10, maka Allah al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn, iaitu mi'ah dengan mi'atai 2 kali ganda, yang dia lagi ringan. Maknanya kalau lebih daripada 2 kali ganda maka boleh berundur, tak wajib teruskan berperang. Asalnya lebih berat, athqal. Kenapa? Kerana walaupun tentera musuh lebih 10 kali ganda daripada tentera muslimin, wajib Allah Ta'ala suruh perang, tak boleh berundur. Sebelumnya apa itu? Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Wahai nabi, harridil mu'minina alal qital, yakni suruh mereka itu untuk berperang jika mereka itu 20 sabiruna yaglibu mi'atain, 20 dengan 200, 10 kali ganda kan, 10 kali ganda, itu asal pada awal Islam. Ada lagi nasah hukum, yakni hukum yang awalnya itu lebih berat kemudian kepada lebih ringan, seperti perempuan yang kematian suaminya. Asal Islam, awal-awal Islam dahulu 1 tahun, iddahnya 1 tahun. Kemudian Allah Ta'ala khaffafallah, yani Allah meringankan kepada umat Islam. Yani kalau perempuan itu kematian suaminya, maka tidak perlu setahun iddahnya, 4 bulan 10 hari cukup. Ini akhaf. Baik, ثانيا anwa'un naskhi min haythul hukmi wal wasfi. Okey, yang kedua kita masuk kepada anwa'un naskhi
min haithul hukum wal rasmu. Nasbul rasmi wa baqa'ul hukmi. Okay. Yang dinasahkan itu apa? Tilawahnya. Hukum kekal. Wadhalika nahwu ma warada fi sahih asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuha al-battah. Asy-syaikhu yakni al-muhsan, ya. Al-muhsan. Muhsan maknanya apa dia muhsan? Iaitu seorang lelaki yang sudah berkahwin. Syaikhah perempuannya lah. Dan muhsan itu orang yang telah hasil watak bagi dia bi'aqdin sahihin, dengan akad yang sahih. Maknanya kalau seseorang itu dia sudah berlaku watak tetapi bi'aqdin fasidin, maka dia belum muhsan. Begitu juga seseorang yang sudah melakukan jima tetapi tanpa akad, adakah dia dikira sebagai muhsan? La, dia tidak dikira sebagai muhsan. Itu muhsan di sini. Iza zanaya farjumuha. Jadi asy-syaikhu wasy-syaikhatu iaitu al-muhsan, iaitu orang yang berkahwin, yang sudah melakukan jima. Apabila mereka itu berzina, ya, kedua-dua mereka itu berzina, farjumuhuma al-battata. Faqad kana hadha Qur'anan yutla thumma nusikha rasmuhu wa baqiya hukmuhu. Nah, hukumnya kekal, ya, hukumnya kekal. Mereka itu tetap direjam ketika mana mereka itu berzina, walaupun tilawahnya itu, iaitu asy-syaikhu wa syaikhatu ila al-akhir ini sudah dimansuhkan di dalam Al-Quran. Faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsan wa huwa al-murad bi syaikhi wa syaikhati. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah merajami kepada al-muhsan wa huwa al-murad bi syaikhi wa syaikhati. Okey, orang tanya, apa faedah? Apa faedah daripada hukumnya kekal tetapi tilawahnya sudah mansukh? Faedahnya adalah ibtila'ul ummah, iaitu untuk menguji kepada umat sejauh mana mereka beriman terhadap hukum ini, ya, sejauh mana mereka ini beriman kepada hukum ini walaupun ayat itu telah dimansuhkan. An-naskhul hukmi wa baqa'ur rasm. Naskhul hukmi wa baqa'ur rasm wa hadha huwa al-akthar fil Qur'an wa sunnah. Ini yang banyak berlaku di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu nasakh hukum dan tilawahnya tetap kekal. Ada di dalam Al-Quran sampai sekarang. Wadzalika kanasqi wujubil i'tidadi bi sanatin 'ala al-mutawaffa anha zawjuha fi qawli ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli bi qawli ta'ala yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Dan demikian itu seperti firman-Nya Allah Ta'ala, iaitu ketika mana Allah mewajibkan kepada orang wanita yang kematian suaminya untuk melakukan iddah selama 1 tahun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli, ila sanatin, iaitu sana, ila al-haul. Itu asalnya. Kemudian datang ayat yang menasahkan hukum sebelumnya, iaitu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, iaitu dengan Allah Ta'ala menggantikan hukum yang asalnya 1 tahun kepada 4 bulan 10 hari. Jadi di sini hukumnya kekal, hukumnya nasakh, tilawahnya kekal. Aywa, naskhul hukmi. Baik, apa faedah dia? Ya, apa faedah daripada Allah Ta'ala kekalkan tulisannya di dalam Al-Quran tetapi hukumnya dinasahkan? Ya, hukumnya itu dinasahkan. Maknanya wallazina yutawaffawna minkum ila akhirah, itu dinasahkan hukumnya, tetapi tilawahnya ada tak hari ini? Ada, kita masih lagi baca. Apa faedah? Ya. Faedahnya ialah supaya
orang mukmin itu dia mengingati nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, meringankan hukum daripada hukum yang lebih berat kepada hukum yang lebih ringan. Begitu juga faedah yang lain yang disebutkan oleh sebagian ulama, iaitu takthirul ajr, takthirul thawab lil ummah. Dengan makna, kalau ayat ini masih kekal di dalam Al-Quran dan kita membaca ayat tadi, kita mendapatkan pahala dengan setiap huruf yang dibaca, walaupun hukumnya itu setelah pun dimansuhkan. Naskhul hukmi wa rasal. وذلك كما ورد في حديث عائشة عند مسلم وغيره كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5 معلومات وهذا على القول بأن المراد بقولها فيما أنزل أي في القرآن. Dan demikian seperti apa yang datang daripada hadis hadis Aisyah radhiyallahu an inda Muslim wa ghairihi kana fi ma unzila 10 radha'atin, iaitu 10 ini pada masalah apa? Ini masalah anak susuan, di mana awal-awal Islam anak susuan itu untuk menjadi anak susuan dengan 10 kali susuan, maknanya 10 susuan yang mengenyangkan baru seorang anak itu menjadi anak susuan. Kemudian Allah meringankan hukum, iaitu Allah menasahkan hukum yang pertama, iaitu 10 susuan dengan 5 susuan cukup seseorang itu menjadi anak susuan kepada seseorang. Ayat itu dinasahkan dan hukum 10 kali susuan itu juga dinasahkan. Dia kata naskhul hukmi wa rasmi wa hadha 'ala al-qawli bi anna al-murada bi qawliha fima unzil ay fil Qur'an. أيوة أنواع الناسخ والمنسوخ. أنواع الناسخ والمنسوخ: نسخ الكتاب بالكتاب، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في نسخ آياتي العدة والمصادرة بما سبق. Sekarang kita masuk kepada anwa' yang ketiga, min haitsu idza kana kitaban aw sunnatan. Baik, sekarang naskhul kitab bil kitab, iaitu nasikh itu al-kitab dan mansukh itu al-kitab, iaitu harus berlakunya nasakh kitab dengan kitab. Kama fi naskhi ayatayil iddah wal musabarah bima sabaq zikruhu, iaitu sebagaimana nasahnya 2 ayat tadi, iaitu nasahnya hukum seorang wanita yang kematian suami daripada 1 tahun iddahnya kepada 4 bulan 10 hari, dan juga pada hukum musabarah, iaitu di dalam peraturan peperangan, asalnya Allah Ta'ala mewajibkan untuk berperang kepada orang muslimin walaupun bilangan tentera musuhnya itu lebih 10 kali ganda daripadanya, kepada hukum 2 kali ganda, kepada hukum 2 kali ganda daripada musuhnya itu 2 kali ganda daripada kumpulan muslimin. Maka itu adalah naskhul kitab bil kitab. Tadi kita dah baca naskhus sunnah bil kitab. ويجوز نسخ السنة بالكتاب كما في نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Dan harus menasahkan sunnah itu dengan kitab sebagaimana nasahnya tawajjuh ila Baitul Maqdis al-thabit bis sunnah biqauli fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Iaitu sunnah itu, iaitu Nabi SAW menyuruh kepada kita untuk menghadap kepada Masjidil Aqsa, kemudian dinasahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan katanya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, iaitu hendaklah kamu tawajuh kepada Masjidil Haram sekarang ini, iaitu ubah kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Yang ketiga, naskhus sunnah bis sunnah.
ويجوز نسخ السنة بسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Naskh sunnah bis sunnah, itu sunnah itu dinasahkan oleh sunnah, seperti firman, seperti katanya Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabur, yakni dahulu Nabi SAW melarang kepada umat muslimin daripada menziarahi kubur. Kemudian fazuruha, Nabi kata, sekarang aku izinkan kalian untuk menziarahi kepada kubur. Apa dia? Fa innahu yudzakirukum fil maut, macam tu dia punya ayat belakang dia. Ya, sesungguhnya menziarahi kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ya. Maka di sini adalah naskh sunnah bis sunnah. Tamam. Naskhul kitab bis sunnah. ويجوز عند جماهير أهل العلم نسخ الكتاب بسنته لأن كليهما وحي ومثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حيث نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وفي المسألة كلام الشافعي ليس هذا مكانه فليطلب من المطولات. Di sini naskhul kitab bis sunnah, di sini ada iskal. Kenapa? Kerana kitab iaitu Al-Quran dinasahkan oleh as-sunnah. Bukankah kitab itu lebih tinggi makamnya daripada as-sunnah? Bagaimana sesuatu yang lebih tinggi makamnya daripada itu dinasahkan oleh sesuatu yang lebih rendah makamnya? Itu iskalnya. Jadi di sini kata musannif, harus inda jamahiri ahli ilm, disebut inda jamahir, ya, di sisi jumhur ahli ilm, nasah kitab dengan sunnah. Lianna kilaihima wahyun, kerana ilat dia mereka, apa taklilnya, iaitu boleh dia berlakunya sunnah itu menasahkan kitab, kerana alasannya kedua-duanya itu wahyu. Maknanya di sini wahyu menasahkan wahyu. Jadi, walaupun sunnah itu adalah daripada Nabi SAW dan Quran itu daripada Allah Ta'ala, lafaz dan maknanya, tetapi bukankah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian kata musannif, wa muthila lahu biqaulihi ta'ala. Di sini musannif kata wa muthila lahu, digunakan dengan ini kita panggil sighatut tabarri, iaitu kata-kata berlepas diri. Maknanya seolah-olah di sini musannif kurang setuju dengan pandangan ini, ya, iaitu macam inilah, ya. Seolah-olah musannif kata, mereka yang kata, aku tak kata, wa mustilalahu, dan dimisalkan baginya. Ataupun kadang-kadang digunakan sighatut tabarri ni, zakaru lahu, mereka sebut seperti itu, aku tak sebut, mereka sebut, wa mustilalahu, dimisalkannya akan dia baginya biqaulihi ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Tengok misal ini. Kenapa musannif kata seperti itu? Kerana dalam ayat ini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Di sini diwajibkan, kutiba ay wajaba alaikum. Idza hadara ahadakum, bila seseorang daripada kalian mati, wajib kalian itu jika intaraka khairan. Apa khairan di sini? Apa khairan di sini? Al-amwal. Al-amwal. Jika kalian meninggalkan harta, wajib atas kalian apa? Al-wasiyah, iaitu memberikan, wajib kalian memberikan wasiat ketika berlaku jika mati kalian. Jadi di sini bukankah perintah wajib untuk berwasiat?
Wajib kan? Wajib. Kemudian dinasahkan oleh kata Nabi SAW. Sabda Nabi SAW mengatakan, la wasiyata lil warith. Tidak ada wasiat bagi waris. Maknanya, asalnya, yakni sabda Nabi SAW ini menasahkan apa yang ada di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran pada asalnya mewajibkan kepada seseorang untuk mewasiatkan kepada lil walidaini wal aqrabina. Bukankah walidain itu daripada waris? Tapi dalam hadis ini la wasiyata lil waris, iaitu sabda Nabi SAW menghazafkan, menasahkan apa yang ada di dalam hukum dan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis ini iskalnya di mana? Bila disebut dengan nashul kitab bis sunnah, sunnah di sini sunnatil mutawatirah. Nasah kitab dengan sunnah mutawatirah. Sunnah mutawatirah. Adakah soal? Adakah hadis yang didatangkan di sini la wasiyata li waris ini hadis mutawatir? Tak, bahkan didhaifkan oleh sebahagian ulama. Jadi mungkin setengah ulama mengatakan hadis ini sahih, tapi tidak sampai kepada martabat mutawatir. Sebab itu, kalau kita memisalkan dengan misal ini, maka kurang tepat. Tetapi sebab itu musannif kata wa muthila lahu. Wa muthila lahu. Baik. Wa fil mas'alati kalamun lisyafi'i. Laisa hadha makanahu falyutlab minal mutawwalat. Apa masalah yang didatangkan oleh Imam Syafi'i di sini? Wa fil mas'alati kalamun lisyafi'i. Maknanya di sini Imam Syafi'i tidak setuju bahawasanya di sana ada naskhul kitab bis sunnah dan naskhus sunnah bil kitab. Imam Syafi'i hanya mengatakan naskhul al-kitab bil kitab, naskhus sunnah bis sunnah. Adapun naskhul kitab bis sunnah, naskhus sunnah bil kitab, itu tidak disetujui oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kerana Imam Syafi'i kata itu tidak berlaku. Naskhul kitab bis sunnah, naskhus sunnah bil kitab itu tidak berlaku. Lam yaqa aslan. Tapi di sana suatu musannif kata di sini laisa hadza makanahu falyutlab min al-mutawwalat. Melainkan musannif ada membahaskan tentang masalah ini di dalam kitabnya At-Tafsirah. Kalau tak salah saya kitabnya At-Tafsirah, iaitu karangan Imam Syairazi. Yani beliau membuat tahqiq ke atas kitab tersebut. Ada satu lagi kitab, apa nama dia? Saya tak ingat. Tak ingat saya. Tak apa. Yang kelima, naskhul mutawatir bil mutawatir wal ahad. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir wal ahadi bil ahadi wa bil mutawatir. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil ahadi 'ala al-asah. لأن محل نسخ الحكم والدلالة عليه ظنية سواء كانت بالمتواتر أو الآحاد. Jadi di sini musannif mengatakan yajuzu naskhul mutawatir bil mutawatir la iskala fihi, kerana mutawatir dengan mutawatir. Satu. Yang kedua al-ahad bil ahad wa bil mutawatir. Ini pun la iskala fihi. Kenapa? Kerana ahad dinasahkan oleh ahad ataupun ahad dinasahkan oleh mutawatir, dan mutawatir itu lebih tinggi makamnya daripada ahad. Jayid. Jadi la iskala fihi. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil ahad. Di sini ada iskal. Bagaimana mutawatir itu boleh dinasahkan dengan ahad?
Lepas tu kata musannif alal asah, atas pendapat yang asah, yajuz. Mutawatir itu dinasahkan oleh hadis ahad. Jadi apa hadis mutawatir? Hadis mutawatir iaitu hadis ini qat'iyyu tsubut. Qat'iyyu ats-tsubut. Adapun hadis ahad dia itu zanniyyu ats-tsubut. Qat'i, bagaimana qat'i boleh dinasahkan oleh perkara yang zanni? Di sini iskal. Bagaimana suatu perkara yang qat'i, itu mutawatir, boleh dinasahkan oleh suatu perkara yang zanni? Maka sebab itu kata musannif, li'anna mahallan naskhi al-hukmu, kerana tempat nasakh di sini al-hukum. Yang apa? Lal isnad. Yani kita pandang sudut nasakh, nasakhnya ahad kepada mutawatir, itu bukan pandang dari sudut isnad. Kalau pandang dari sudut isnad, zanni menasahkan qat'i, manfash. Tetapi di sini ialah nasakh hukum, iaitu bila kita sebut nasakh hukum mutawatir, qad tufid qat'an wa qad tufid zanni, ay zanniyud dalalah, wa imma dia itu zanniyud dalalah, wa imma dia itu qat'iyud dalalah. Ahad wa imma dia itu zanniyud dalalah, wa imma dia itu qat'iyud dalalah. Jadi ada muhtamal di sini. Selama mana ada muhtamal, maka di situ boleh berlaku, harus untuk berlaku nasakh ahad kepada mutawatir. Kenapa? Kerana kita tanggungkan mutawatir di sini ialah zanniyud dalalah. Wad-dalalatu alaihi zanniyatun sawa'un kanat bil mutawatir wal ahad. Itu awil ahad. Maknanya dalalah itu zanniyah, tak kira sama ada mutawatir ataupun ahad. Maknanya begini. Mungkin setengah orang yang baru dengar benda ni dia tak nampak. Hadis mutawatir, al-mutawatir, al-ahad, mutawatir, ini qat'iyyut thubut. Ini zanniyyut thubut. Qat'iyyus subut ataupun zanniyyus subut ini kita pandang min haitsul isnad, daripada sudut sanadnya. Sanadnya sampai kepada kita hari ini qat'i, iaitu jazam, confirm itu adalah daripada Nabi SAW. Adapun ahad zanniyyus subut, iaitu secara zan itu daripada Nabi SAW. Maknanya di sana masih ada ihtimal bukan daripada Nabi SAW. Itu maksud zanniyyu as-subut. Jadi dari sudut dalalah, kadang-kadang mutawatir dia menghasil qat'iyyud dalalah, zanniyyud dalalah. Begitu juga di sini. Zanniyyus subut, walaupun dia itu zanniyyus subut, terkadang dia itu qat'iyyud dalalah. Terkadang dia itu zanniyyu ad-dalalah. Hadis ahad ada berapa?
3. Apa dia? Qarib, aziz, masyhur. Okey. Jadi tak ada lazim mazum ya. Jangan kita ingat, oh bila hadis mutawatir ini mesti qat'iyyud dalalah. Tak mesti qat'i. Ini kita kata bukan setiap yang mutawatir itu pasti qat'i. Tak. Dan adakah setiap yang qat'i itu pasti mutawatir? Pun tidak juga. Ya. Baik. Seterusnya, al-babu tsani fil mabahith al-muta'alliqah bil kitab. Kita masuk kepada bab yang baru, iaitu al-babu tsani. Okay, selesai kita kepada bab yang pertama pada mabahithul alfaz. Kemudian kita masuk kepada babu tsani. Aywa, ikra. Al-Quran lughatan مصدر نحو كفران ورجحان إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار علما له. Jadi di sini Al-Quran lughatan masdarun nahu kufran wa rujhan. Al-Quran itu imma nun yang ada pada Al-Quran itu nun zaidah, wa imma nun itu adalah nun asliyah. Nun zaidah sekiranya kita katakan Al-Quran itu asalnya daripada qira'ah, minal qira'ah, maka kalau qira'ah maka nun di situ adalah zaidah. Tetapi kalau kita katakan Quran itu daripada qarana, maka nun di situ adalah asliyah. Kenapa qarana? Qarana bukan corona ya. Qarana, iaitu menyertai. Kenapa dikatakan qarana? Kerana dia itu makrun bil ayat waswar, ya. Bukankah apa? Dia kan terdiri daripada ayat-ayat yang disertai dengan beberapa ayat yang bersambung-sambung dan juga beberapa jumlah, ya, kalimah. Itu namanya korona. Dan Quran itu dikhususkan kepada kitab yang diturunkan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. وصار علما له. أيوة. والقرآن شرعا. والقرآن شرعا هو اللفظ العربي. Quran itu adalah lafaz Arabi. المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. المتحدى به. Quran ialah lafaz Arabi. Tak dapat tidak keluar dengan kata lafaz Arabi, iaitu lafaz ghairul Arabi. Maknanya lafaz ghairul Arabi itu tidak dikatakan Quran. Al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
al-manqul ilaina bitawatur, iaitu keseluruhan daripada apa yang datang di dalam Al-Quran itu adalah mutawatir. Al-mutahadda bihi, yang dibuat tentang dengannya. Maknanya iaitu dengan Quran itu i'jaz, dengan Quran itu Allah mengijazkan kepada musuhnya, itu Allah mencabar kepada musuh-musuhnya, datangkan beberapa ayat seperti Al-Quran, i'jaz, iaitu mereka tidak mampu. Syarh at-ta'rif. شرط التعريف: القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى، فما كان معناه أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ من عنده فليس بالقرآن وإنما هو الحديث. Quran, lafaz dan makna itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka fama kana ma'nahu ay awhahu Allah taala ila rasulih sallallahu alaihi wasallam wa 'abbara anhu bilafzin min indi falaysa bil Quran wa innama huwa al hadis. Maka itu adalah hadis baginda Nabi SAW, walaupun maknanya itu datang daripada Allah, tetapi lafaznya itu dituturkan dengan lafaznya baginda Nabi SAW, itu dinamakan dengan hadis. Wa yakhtassu al-Quran bilafzin arabi, khusus Quran itu dengan lafaz Arabi. وهذا قيد يخرج به ما كان من الألفاظ غير عربي. Maka qaid ini keluar dengannya itu ma kana min al-alfaz ghairi arabiyyin, keluar dengan lafaz-lafaz yang bukan Arabi, tidak dinamakan Quran. Walau kana munazzalan min 'indillahi 'ala rusulihi, walaupun lafaz-lafaz itu turun daripada sisi Allah Subhanahu wa taala ke atas para rasulnya. كما أنه ما يترجم من معاني القرآن إلى غير العربية لا يسمى قرآنا. Sebagaimana apa yang diterjemahkan daripada makna-makna Al-Quran ila ghairil arabiyyati, kepada selain bahasa Arab, itu tidak dinamakan Quran. وترجمة القرآن إلى غير العربية غير جائز إجماعا. Maka terjemah Al-Quran kepada selain daripada bahasa Arab itu haram ijma'an. Apa ghairu jaiz? Haram. Menterjemahkan Al-Quran kepada selain bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Pakistan, bahasa Turki, itu haram hukumnya secara ijma'. Faham tak? Ustaz, goyang tu. Macam mana terjemahan yang kita ada hari ini? Terjemahan bahasa Melayu kita, bukankah kita sekarang ada terjemahan Al-Quran kan? Adakah itu terjemahan hakikatan? Tak, itu bukan terjemahan. Terjemahan yang diharamkan di sini terjemah harfan biharfin tu. Kalau kita tengok terjemahan kita, tak, dia sebenarnya huraian. Terjemahan daripada huraian. Beza kan antara tarjamatul Quran dan tarjamatu ma'anil Quran. Dua perkara yang berbeza. Yang haram itu tarjamatul Quran. Tarjamatu ma'anil Quran itu jaiz. Walaupun orang kita hari ini menamakan terjemahan itu dengan terjemahan Al-Quran, tetapi pada hakikatnya tak. Kalau kita baca terjemahannya itu, dia tidak mengikut lafzon. Tak pun. Dia sebenarnya sudah pun memaknai Al-Quran itu. Kerana bahasa kita ini lemah, tak kuat untuk memaknakan Al-Quran. Tak kuat dan tak akan sampai kepada maknanya. Kalau semata-mata dengan kita menterjemah harfan biharfin, tetapi dengan maknanya setelah disyarahkan, dan terjemahan kepada syarah bagi Quran, itu dia. Itu yang ada hari ini. Wa'ala افتراض وقوعها ممن لا خلاق له فإننا لا نسميها قرآنا ولا تعطى حكم القرآن. وعلى افتراض وقوعها ممن لا خلاق له فإننا لا نسميها قرآنا. Maka dia itu tak dinamakan Quran, wala tu'ta hukmal Quran,
dan dia tidak diberikan hukum Al-Quran. Maknanya, apa maksud? Dia itu la tu'ta hukum Al-Quran. Maknanya, orang yang tidak berwuduk, kalau dia pegang terjemah tadi tu, maka harus. Dia tidak diwajibkan berwuduk. Kalau dia membaca terjemahan tersebut, adakah dia diberi pahala? Tak, dia tak diberi pahala. Kerana dia tidak mengikut hukum Al-Quran. Quran dibaca, setiap hurufnya itu diberi pahala. Haram memegang tanpa dengan keadaan berhadas. Wa qauluna المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيد يخرج به ما كان لفظا عربيا منزلا على غير نبينا عليه السلام فإنه إن وجد لا يسمى قرآنا. Iaitu kata kita al-munazzal yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaidun yakhruju bihi ma kana lafzan arabiyyan. Iaitu keluar dengan katanya itu ma kana lafzan arabiyyan, yang iaitu bahasa Arab yang diturunkan ke atas ghairi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ada lafaz-lafaz Arab yang diturunkan oleh Allah kepada selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adakah itu dinamakan Quran? La yusamma Quranan. Sebab itu dia kata in wujud, kalau ada. Takdir saja. Takdir in wujud, kalau ada. Wa qauluna المنقول إلينا بالتواتر قيد يخرج به المنقول إلينا آحادا فإنه ليس بقرآن ولا يعطى حكمه ولا تصح الصلاة به سواء. Tengok. Kata wa qauluna al-manqul ilaina bitawatur, dalam takrif tadi tu, qaid ini mengeluarkan al-manqul ilaina ahadan. Maknanya kalau ada lafaz Arab yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang manqul itu secara bukan mutawatir, iaitu secara ahad, maka la yu'ta hukmuh wa la tasihhu salatu bihi, tidak sah kita solat dengan lafaz Arabi itu, ya. Kerana itu bukan Quran. Kerana Quran itu dia itu al-manqul bil mutawatir. Aywa, sawa'un ittafaqa, ala ahadiyatihi aw ikhtalafa fi tawaturihi. Sama ada ittifaq di atas ahadnya lafaz-lafaz itu, ataupun ikhtalafa fi tawaturihi, ataupun para ulama itu bersalahan pada tawaturnya lafaz tersebut. Adakah itu, maknanya ada setengah ulama kata ini mutawatir, tak, ada setengah ulama kata ini ahad, tidak mutawatir. Maka ketika itu dia menjadi ahad. Baik. Wal qira'at al-mutawatirah. Wal qira'at al-mutawatirah sab'un wa hiya qira'atu Nafi' ibn Yuwan al-Madani, wa qira'atu Abdullah ibn Kathir al-Makki, wa qira'atu Abi Amr ibn al-Ala al-Basri, wa qira'atu Asim ibn Abi Najud al-Kufi, wa qira'atu Hamzah ibn Najud. Wallahu a'lam, mana tak tahu. Wa qira'atu Hamzah ibn Habib الزيات الكوفي وقراءة الكسائي وقراءة عبد الله بن عمرو الشامي. وأما ما وراءها من القراءات المختلف في تواترها أو المتفق على آحاديتها فليست قرآنا ولا تعطى حكمه إلا أنها تجري مجرى أخبار الأحاديث في الاحتجاج بها. Jadi di sini musannif mendatangkan qiraat al-mutawatirah sab'a. Itu ada 7, kesemuanya qiraat Nafi' ila akhirih. Ini semua adalah qiraat-qiraat yang mutawatirah. Tamam. Adapun qiraat-qiraat yang lain yang mukhtalaf fi tawaturiha ataupun muttafaq ala ahadiyatiha, maka itu bukan Quran. Fala tu'ta hukmuhu illa annaha tajri majra akhbaril ahad fil ihtijaj biha. Melainkan dia itu akan diperlakukan dengan hukum seperti mana akhbar ahad. Jadi
Jadi ilmu qiraat ini adalah ilmu yang membahaskan tentang kaifiyat, ya. Kaifiyatu nutqi kalimatil Quran, ya. Kaifiyatu nutqi kalimatil Quran, ya. Kaifiyat kita menuturkan kalimat Al-Quran. Dan qiraat itu datang dalam pelbagai bentuk qiraat yang berbeza maknanya. Dan kesemua ini adalah mutawatir. Apa maksud mutawatir? Maknanya pada setiap tabaqat yang datang kepada kita, maknanya daripada Rasulullah SAW sampai kepada kita hari ini, setiap tabaqat itu melalui di dalam sebuah jamaah kabirah, sebuah jamaah yang besar yang meriwayatkan qiraat tersebut, ya. Berbeza dengan hadis ahad, ya. Ahad wa imma di dalam ilmu mustalah hadis itu, wa imma dia itu gharib, wa imma dia itu aziz, wa imma dia itu masyhur. Apa itu aziz? Apa itu gharib? Gharib itu tabaqat itu contohnya ada 5 tabaqat untuk sampai kepada kita. Salah satu daripada tabaqat itu, di sana ada satu sahaja perawi yang meriwayatkan, ya. Ada satu sahaja perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, maka ketika itu dinamakan dengan hadis gharib. Aziz 2 orang, ya. Alal aqal 2 orang. Masyhur alal aqal 3 orang, ya. Di sana ada seorang ulama yang menghimpunkan qiraat yang masyhur ini, iaitu 7 qiraat yang masyhur ini, iaitu namanya Imam Abu Bakar bin Mujahid. Beliau menghimpunkan di dalam kitabnya yang dinamakan dengan Al-Jami'. Dan beliau ini wafat sekitar kurun 4 Hijriyah. Imam Abu Bakar bin Mujahid. Dia menghimpunkan dalam kitabnya Al-Jami', ya. Wafat pada ketika kurun 4 Hijriyah. Yang maknanya beliau menghimpunkan qiraat yang masyhur pada zamannya itu, dihimpunkan dalam kitab tersebut. Wa amma qauluna al-mutahadda bihi fa huwa qaidun yakhruju bihi al-hadits al-qudsi. Maka kata-kata al-mutahadda bihi yang dibuat tentang dengannya itu, iaitu keluar dengannya itu hadis qudsi. Kerana hadis qudsi itu lafaz, ya, yang diturunkan, tetapi bukan digunakan untuk al-mutahadda bihi, ya, yakni bukan, dia tidak memberi i'jaz kepada musuh hadis qudsi. فإنه لفظ عربي منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد يكون متواترا. Terkadang dia itu mutawatir. إلا أنه لا يسمى قرآنا. Melainkan dia itu tidak dinamakan dengan Quran. لأنه لا يراد بالتحدي. Kerana tidak dikehendaki dengan hadis qudsi itu at-tahaddi. والتحدي بالقرآن الكريم هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tahaddi dengan Quran itu adalah mukjizatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. والإعجاز أنواع كثيرة. والإعجاز أنواع كثيرة منها الإعجاز اللغوي، الإعجاز الغيبي، الإعجاز العلمي. والبحث فيه علم فصل ألفت فيه قريبا وحديثا وعلم. Jadi i'jaz ini ada banyak, ya, ada lughawi, ada ghaibi, ada ilmi. Ada banyak lagi sebenarnya. Al-i'jaz tarikhi, al-i'jaz tashri'i, al-i'jaz al-iqtisadi. Cuma yang disebut di sini oleh musannif 3. Al-i'jaz lughawi, iaitu apa yang i'jaz lughawi? I'jaz dari sudut tarakib lughatul arabiyah. Di dalam Al-Quran itu memberi faedah i'jaz. I'jaz ghaibi itu ialah Quran mengkhabarkan tentang perkara-perkara ghaib, sama ada perkara itu perkara yang telah berlaku ataupun perkara yang lagi akan berlaku, ya. Semuanya itu telah disebut oleh Al-Quran. Itu i'jaz al-ghaibi.
i'jaz al-ilmi, iaitu Quran mengkhabarkan tentang haqaiq ilmiah, ya, iaitu hakikat ilmu. Wal bahthu fihi ilmun khasun, ini ada ilmu yang khusus yang membahaskan tentang i'jaz, ya. Ullifat fihi qadiman wa hadithan muallafat kathirah. Jadi dikarang dengan pelbagai muallafat di dalam bidang ini. Wa qad katabtu fihi al-mu'jizatul Qur'aniyah. Aku telah mengarang, kata Syekh Hasan itu, hafizahullah taala, sebuah kitab namanya Al-Mu'jizatul Qur'aniyah. Tanawaltu fihi anwa'at thalathah falyarji' ilaihi man syaa. Siapa yang berkehendak maka rujuklah di sana kitabnya beliau, Al-Mu'jizatul Qur'aniyah. Al-Babu Thalith fi Mabahis Sunnah. Ini lagi akan datang, insyaAllah kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.